Saya akan mulakan dengan cerita 10 jenis makanan untuk kesuburan wanita. Kalau dah siap, anda dah boleh masuk sekarang dan boleh share, boleh like kalau setuju. Tetapi yang penting adalah untuk mereka yang di luar sana yang memerlukan bantuan, mungkin mereka tidak tahu apa nak buat. Kalau dah cuba lebih daripada berapa lama saya cerita semalam? Lebih daripada 1 tahun. Kalau anda sudah mencuba untuk mendapatkan kehamilan atau dapat baby, zuriatnya belum nampak lagi berita, dengan syarat anda tidak ada kawalan apa-apa, tidak ada protection, maksudnya tak ambil pil perancang apa-apa, tidak ada rancangan untuk tak nak baby tapi tak dapat baby, dengan syarat hubungan intim tu tidak kurang daripada 2 atau 3 kali seminggu paling minima, dan anda dalam keadaan sehat walafiat. Masih lagi tak dapat baby, apa lagi yang kita boleh buat selain pada makanan? Maklum sajalah wanita, kalau anda tahu, memang ada isu-isu yang lebih banyak daripada lelaki, dari segi structure, dari segi fisiologi, dari segi hormon, dari segi apa yang dipanggil anatomi kita. Orang perempuan tu kalau dicek, memang bermula daripada vagina lagi, cervixnya, uterusnya, fallopian tube-nya, ovary-nya. Faham? Jadi dia lebih daripada lelaki. Isu kalau bermula daripada vagina pun ada congenital disorder, yang tu kita kena ketepikan dulu. Berarti kita kena letak ke tepi masalah ni dulu, baru kita cek sama ada makanan boleh bantu. Tak boleh kita mulakan dengan makanan kalau ada masalah vagina, masalah daripada kecil lagi, ada masalah katakan daripada kecil ada masalah menses cycle tak betul, ada lagi hormon-hormon yang bermula daripada hypothalamus pituitary kita, lepas tu pergi ke bahagian ovary lagi, tidak ada orang panggil apa, keselarasan yang betul. Doktor boleh cek sama ada hormon tu naik turunnya betul atau tidak. Ada jenis sampai wanita tu minimumnya 5 hormon yang mainkan peranan. Bandingkan dengan lelaki tak banyak kan, cuma lebih kurang 1-2 hormon. Ada juga kaitannya dengan otak juga, tetapi testosteron. Tapi wanita kan ada masalah progesteronnya, estrogennya, dan kadang-kadang ada masalah androgen juga untuk wanita. Jadi yang tu kita ketepikan dahulu. Kalau dah clear, tidak ada masalah fibroid, tidak ada masalah PCOS. Pernah dengar? Polycystic Ovarian Syndrome, yang paling ramai orang kenapa tak dapat baby pun. Okey, satu lagi masalah endometriosis. Jadi wanita memang haid yang tak cukup, orang panggil apa, cycle yang stabil. Ada kadang 21 hari, ada sampai 6 minggu. Lepas tu menses lagi, waktu period lagi, ada yang panjang, ada yang pendek. Kadang-kadang ada stres, boleh miss 1-2 bulan. Jangan main-main. So wanita ni memang ada isu yang patut kita prihatin. Tetapi kalau semua tu dah settle, maksudnya doktor dah clear, masih lagi doktor selalu kata tak tahu apa lagi nak buat, tak tahu apa nak sebab, cuba you bantu diri you dengan 10 jenis makanan yang saya akan berikan kepada anda pada petang ini. Boleh? So ambil nota, tolong share dengan kawan. Nombor 1, iaitulah avocado. Kalau anda tengok design avocado, design buahnya, you perasan tak? Betul-betul dia, Tuhan dah tunjuk sikit sebanyak ada signal kenapa desainnya macam tu pun. Dan kebetulan bila orang buat kajian, avocado ataupun apokat ni, desain dia macam uterus, macam rahim. Betul-betul cantik. Dan kebetulan orang buat kajian, antara buah yang terbaik dan ada fatty acid, tahu tak, fats dan fatty acid dan karbohidrat yang bagus, terutama sekali good fat, adalah avocado. Dan dia ada tinggi dengan folic acid. Kalau ada dengar folic acid atau folate ni daripada orang yang susah hamil, mereka memang mencari folate ataupun folic acid ni, dengan tingginya potasium, ada tingginya fiber, ada lagi yang dipanggil unsaturated fatty acid yang terbaik. Okey, memang orang yang diet pun suka kepada avocado ni kan, dan dia tinggi dengan antioksidan yang bagusnya untuk ovum, untuk telur, dan untuk orang yang nak pregnant. Tetapi juga kalau tengah you menyusu pun boleh ambil
apa yang dipanggil avocado. Kalau bahasa Indonesia tu orang yang tengah pro-meal tu maksudnya program hamil, inilah yang belum lagi pregnant, belum confirm apa pun, mereka amalkan avocado. 1-2 biji sehari secara istiqomah. Itu nombor 1. Nombor 2, dengar dan kopi yang selalu you dengar dan makan dan pernah buat amalan, iaitu madu yang pure, madu yang tulen. Kalau saya tu madu tualang lah, sebab memang susah nak dapat pun, dan original daripada hutan pun. Bunga-bunga dia pun lain daripada yang kalau di pada ladang-ladang ni kan. Kalau boleh ambil madu yang pure, antara 2 hingga 3 tablespoon sudu makan sehari. Ingat untuk program hamil ni. Lepas tu yang ni bukan untuk perempuan saja, untuk lelaki pun. Berarti suami isteri kena amalkan. Avocado pun sama tadi, madu pun boleh. Kalau tak ada madu, ambil royal jelly. Faham? Okey, bagus. Nombor 3, yang ni ramai orang yang pergi Mekah, dia bawa balik. Nama apa? Siapa tahu? Cepat. Bukan kurma. Bukan air zam-zam, itu pun bagus juga. Tetapi yang sebenarnya ialah nama buah zuriat. Dia kalau you tengok, dia lebih kurang macam design dia macam buah kelapa kecil lah, besar-besar macam kelapa sawit tu, faham? Dan bila you potong dia macam kelapa juga dalam tu, dan design dia pun hampir-hampir macam nak jadi apa orang panggil rahim juga design dia. Tapi dia macam buah kelapa dalam tu, cuma you rebus dia. Ambil 2 biji, potong 4, rebus untuk 4 gelas air, buat macam masak periuk tu. Berarti you lepaskan dia dah uap, dia keluar setengah, tinggal air, minum setengah daripada 4 gelas tadi. 2 gelas tu boleh satu hari, pagi maksudnya 1 gelas pagi, 1 gelas malam, kalau boleh selepas makan. Okey, bagus rasanya. Macam saya sendiri belum rasa, tapi orang yang dah rasa tu kata macam teh. Okey, warna pun warna macam teh juga. Kalau boleh dua-dua juga, lelaki dan wanita, terkenal untuk membantu orang yang kena diabetes pun, orang yang ada blood pressure dan kolesterol. Dia bagus untuk sperma dan juga bagus untuk kesuburan wanita, dan dia tinggi dengan B complex pun. Yang paling terkenal buah zuriat ni, ataupun namanya dome fruit, DOUM, dome fruit. Okay, selalunya dia cuma heran tempat yang asalnya cuma di kawasan Mesir, kawasan Northern Africa, ataupun bawah kepada Teluk Saudi Arabia ni. Okey, Tuhan bagikan rezeki. Ingat, kalau siapa-siapa lain kali kalau pergi ke Mekah atau Madinah tu, cari buah zuriat. Okey, tolong bantu orang yang susah nak ambil ni. Mana tahu ada rezeki kan. 1-2 cawan sehari, pagi sekali, petang sekali. Nombor 4, daun serai ataupun serai sendirilah. Buat teh serai. Bak kata orang, dalam tu ada nama Mirasil. Nama tak payah ingat tak apa. Tapi kalau dia punya hitungan tu lebih kurang 300 mg per kilogram. Satu orang 1 kilogram punya berat badan, ambil 300 ml air dia, buat air serai tu. Okey, kalau anda 60 kilogram, kalilah 60 kali 300 miligram, faham? So lebih kurang 18 gram lah you ambil sehari. Okey, kalau limau pula ni, nombor 5, boleh termasuk limau nipis, jenis-jenis limau yang ada citrus fruit yang ada vitamin C, memang bagus sangat, cuma jangan terlalu banyak. Okey, secukupnya sahaja. Lebih kurang, kalau vitamin C tu lebih kurang 1-2 gram sehari, lebih pada okey ready. Saya ulang, 1 hingga 2 gram vitamin C, apa kandungan dalam limau tadi. Okey, berarti lebih kurang 2 hingga 3 biji lah sehari. Okey, alright. Kalau nak ambil telur, katakanlah, walaupun saya tak galakkan banyak sangat, tapi sekali 2 kali seminggu boleh. Sebab you nak dapatkan daripada telur kuning tu. Okey, ataupun kuning telur tu. So dalam kuning telur tu, kalau daripada ayam kampung, ayam yang organik, yang betul-betul bagus, dia memang banyak dia punya kesan-kesan dia. Apa tu, seperti kalau you tengok ada iron, ada kalsium, banyak.
magnesium, ada zinc, ada B6, ada omega 3, macam-macam lah. Vitamin E, D, A pun ada. Yang bagusnya dia ada sedikit vitamin D tu yang susah nak dapat daripada makanan. Omega 3 lagi satu yang kebaikan kuning telur untuk program hamil, bukan untuk hari-hari you nak makan telur kuning pula, atau kuning telur. Minyak zaitun terkenal untuk mereka yang nak amalkan, termasuk kacang-kacang seperti walnut, ataupun kuaci, ataupun you tengok almond boleh. Kalau kacang-kacang dan kalau you suka dal pun bagus juga, lentils. Sebab dia tinggi dengan fiber dan dia tinggi dengan folate. Yang penting folate atau B9 tu. Baik. Kalau tadi buah-buahan yang you makan fresh pun boleh, tapi kalau seterusnya you kena masak dia ataupun panaskan dia. Yang ni untuk dapatkan lycopene. Datang daripada mana? Daripada tomato. Terkenal juga untuk kita menggalakkan kesuburan badan kita. Baik. Bagi mereka yang nak ganti seminggu sekali dengan ikan yang bagus, ikan yang baik-baik ataupun ikan yang berlemak, boleh, sebab dia ada omega 3. Kalau tidak, you ganti dengan sachainchi oil, memang bagus, terkenal dengan omega 3, tak dapat dinafikan lagi. Tetapi kalau mereka yang sekali-sekali tu nak ambil katakan tiram, saya tak berapa galakkan, takut ada keracunan apa-apa. Tapi kalau you dapat yang fresh, oyster, tahu oyster? Yang tu seminggu sekali boleh, sebab dia banyak B12, ada zinc, ada selenium. 3 ni mustahak untuk kesuburan lelaki dan wanita pun. Yang penting ialah kita habiskan dengan kayu manis, sebab terkenal kayu manis ni bagi mereka yang ada polycystic ovarian syndrome, PCOS, dia banyak membantu untuk wanita lah, tapi lelaki pun kayu manis tak ada masalah kalau you makan. Semua yang saya bagi ni khas untuk wanita, tapi kalau lelaki ambil, dia banyak membantu. So kita tutup dengan apa jenis vitamin yang you patut suplemen untuk diri you. Yang penting sekali ialah B, vitamin B untuk program susah hamil ni. B6, lepas tu B9 yang saya kata tadi, folate tu wajib siapa-siapa pun, B12, dan seterusnya vitamin C saya dah bagi tahu tadi, vitamin E, dan juga siapa yang tak cukup kalsium, make sure. Kalau tidak, vitamin D3, K2 tu wajib juga untuk anda. Vitamin D3, K2 saya sebut 2 kali dah, berarti very important. Dan ujung-ujung sekali, jangan lupa kalau you tak rajin makan daun karopole, daun kari semua tu, you kena pergi cari iron. Saya dah kata daun kari tu 5 lembaran satu hari pun dah cukup, untuk iron. Alright, kalau selenium, zinc semua tu you boleh ambil daripada lagi satu kacang nama Brazil nut. Memang bagus, Brazil nut dengan satu lagi walnut. Dua-dua ni memang bagus untuk selenium dan apa saya kata tadi, zinc. Boleh. Okey, cukup dulu. Kalau sambil-sambilan tunggu-tunggu petang-petang ke apa, you boleh ambil pisang. Bahan-bahan yang berfiber pun bagus, tetapi yang saya bagi tadi lebih daripada cukup dah. You tak payah fikir jauh-jauh lagi. Sekali-sekala kalau you terliur nak ambil dark chocolate, silakan. Lelaki pun boleh, terutama sekali lelaki lah, dark chocolate. Cukup dulu pada hari ini. Saya dah bagi lebih daripada 10 sebenarnya, betul tak? Kalau you tengok-tengok tadi, saya kira-kira balik, aku janji 10 je, bagi dekat 15. Tak apalah, lebih tak apa, jangan kurang. Saya ada satu lagi buah tadi yang saya terlupa, pomegranate ni, buah delima. Buah delima ni kalau you tengok design dia pun, dia ada kaitan dengan macam ovum juga, macam ataupun macam sperma juga kan. Dia punya benih-benih dia tu, you tengok tak, halus-halus kecil-kecil, lebih kepada follicle lah. Follicle ni lebih pada perempuan kan. Wanita ada lebih kurang 200,000 Tuhan bagi bank telur, benih telur tu. Sebulan demi sebulan dia keluar lah. Kadang-kadang belah kiri ovum daripada ovary tu. Sebab tu you rasa kadang-kadang tersakit 5-6 minit kan.
macam sengal sikit. Itu bulan tu mungkin belah kiri, bulan depan belah kanan. Dia ikut aturan juga. Sampaikan telur daripada ovary pun dia ikut yang maha kuasa. Faham? Dia keluarlah 5 ke berapa ke. Lepas tu bila berumur dekat 35-40 dia mula tinggal sikit lah, kurang lah. Sebab tiap-tiap bulan dia dah keluar daripada bank dia. Dia punya asal tetap. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau boleh jangan putus asa. Banyak berdoa, banyak kita juga yang mana daripada world ni, DND world ni, kita banyak mendoakan kepada anda yang sedang mencari zuriat. InsyaAllah. Yang penting tengok partner juga. Jangan persalahkan diri sendiri saja. Faham? Dua-dua orang kena ambil bahagian. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.